InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita bertemu dalam suasana kita beriman pada Allah, insya-Allah. Dalam suasana kita beramal, dalam suasana kita ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur diberikan peluang oleh Allah untuk berada dalam suasana-suasana beriman dan suasana beramal. Jadi insya-Allah kerana pada masa yang sama kita telah mendengar banyak berita, banyak perkara-perkara yang berlaku di seluruh dunia, iaitu perkara-perkara yang berkenaan dengan orang Islam. Orang Islam, sebahagian daripada orang Islam ni berada dalam keadaan yang kata-kata ada agama dan sebagainya, tapi sebahagian pula berada dalam keadaan semakin jauh daripada Allah. Dan kita dapati mereka yang semakin jauh daripada Allah itu tidak kurang jugalah dia punya bilangannya, ramai. Dan malahan sebahagian daripada kita menyatakan bahawa ramai orang masuk Islam. Ramai orang masuk Islam dalam kadar kita kata kemasukan orang dalam Islam ni, kadar masuk kita kata peningkatan agama. Tetapi pada masa yang sama, orang yang dah masuk Islam, yang keluar Islam pun ramai juga. Jadi kita melihat keadaan umat Islam pada hari ini yang berada dalam keadaan yang pelbagai-bagai. Iaitu mereka berada dalam keadaan yang kita gambarkan sebagai tidak seimbang. Ada yang okey, ada yang keluar Islam. Malahan majoriti pula yang okey itu berada dalam suasana yang kita gambarkan terdedah kepada kesesatan, kepada perancangan jahat musuh, yang mahu menyesatkan kita.
sinilah kita sama-sama merasakan bagaimana penting untuk kita sentiasa berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi. Kerana Al-Quran dan sunnah Nabi itu adalah merupakan asas kepada kekuatan kita untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya, boleh dengar ke? Ada boleh dengar ke? Insya-Allah. Okey kawan, insya-Allah. Sebab saya tak boleh nak, suara tak boleh nak kuat sangat. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan sambung kepada beberapa perkara yang telah kita sentuh berkenaan hijrah. Dan hijrah ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang wajib. Salah satu daripada perkara yang wajib, yang mana perkara itu sebenarnya adalah merupakan satu yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu digambarkan sebagai dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Contohnya Allah menggambarkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi Allah gambarkan bagaimana sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka itulah orang-orang yang menuju ataupun berhajat ataupun yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sinilah kita lihat, maka kita perlu melaksanakan hijrah itu. Dan hijrah ini adalah sesiapa dikatakan muhajir itu adalah mereka yang telah melakukan sesuatu untuk meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah, perkara yang Allah tidak suka. Jadi hijrah ni dia memang kuat sikit lah. Dia punya ujiannya tu, ujiannya hebat. Tapi Allah SWT memang telah menyatakan pun dalam Al-Quran, bagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Jadi Allah gambarkan dalam ayat ini bagaimana Allah katakanlah qul siru fil ard. Katakanlah, buatlah, berjalanlah, mengembaralah kamu. Ya Allah perintahkan kita berjalan, mengembara di permukaan bumi ini, fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Dan kamu lihatlah, kamu perhatikanlah, dan kamu fikirkanlah, tadabburlah tentang bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu, kesudahan orang-orang yang sebelum kita, yang mana kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan daripada mereka itulah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi Allah perintahkan kita untuk supaya kita berjalan di atas muka bumi ini, melihat apa yang berlaku di atas muka bumi ini, dan kita akan memerhatikan bahawa bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum kita, yang mana Allah gambarkan tadi, aktsaruhum musyrikin. Mereka ni majoritinya, kebanyakan mereka itu adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang lain pula Allah menggambarkan kepada kita bagaimana apakah mereka tidak mengadakan perjalanan. Jadi Allah tanya, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan lalu memerhatikan bagaimana kesudahan orang yang sebelum mereka. Jadi adakah kita ni tidak pergi? Jadi sebenarnya tujuan kita bermusafir, berjalan, melihat ni, salah satunya yang Allah suruh perhatikan ialah kesudahan orang-orang yang sebelum kita. Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya, daripada mereka itu ada bekas-bekas di muka bumi ini. Jadi mereka ni Allah gambarkan ada mempunyai berbagai perkara, kekuatan. Kalau kaum Adnya, kaum Samudnya contohnya dan sebagainya, mereka ada berbagai-bagai, tetapi ada bekas-bekas. Mereka ada meletakkan tanda-tanda. Maka Allah telah mengazabkan mereka disebabkan dosa mereka, dan Allah telah mengazabkan mereka. Allah mengazabkan mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pun pelindung untuk menjadi pelindung daripada azab Allah. Jadi perjalanan inilah yang digambarkan sebagai, kita kata salah satunya yang dimaksudkan adalah hijrah.
hijrah. Jadi perjalanan ini salah satu maksudnya hijrah, iaitu apabila kita melihat tentang kerosakan-kerosakan yang berlaku dan kemudian kita mengambil pengajaran daripada kerosakan-kerosakan itu. Daripada kerosakan yang ada, kita mengambil pengajaran, dan kemudian daripada pengajaran itu kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses perjalanan untuk kita meningkatkan diri kita itulah digambarkan sebagai perjalanan seorang yang Muslim yang beragama. Seorang yang beragama. Sebab tu dalam proses perjalanan ini dia ada melibatkan jiwa, nafs melibatkan akal, melibatkan hati kita, akal kita, dan kemudian dia melibatkan karya. Sebab tu dia ada allazina amanu ni, iman ini berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan hati, dan kemudian berhijrah dan juga bermujahadah. Di sinilah akan lahirnya pengabdian. Jadi kita ni tak boleh nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menuju pada peningkatan kekuatan, menuju kepada tajdid, melainkan kita mesti ada proses untuk membina kekuatan iman, kemudian proses untuk berhijrah, yang meninggalkan segala perkara yang lemah dalam kehidupan kita, kita kena meninggalkan, dan kemudian selepas itu ada proses untuk berjihad, membina kekuatan. Jadi berjihad ni sebenarnya membina kekuatan. Sebab tu jihad ni dia bermula dengan kita sabar, dan kemudian kita kuatkan kesabaran kita, dan kemudian kita mengikat diri kita dengan perjuangan. Jadi bila kita melihat akan proses-proses yang kita sebut dalam ayat-ayat yang dibaca sebelum-sebelum ini, dan kita akan melihat bagaimana inilah merupakan sunnah. Sebab itulah untuk kita berjalan di atas muka bumi ini, maka kita perlukan kepada persiapan. Sebab apa kita perlukan kepada persiapan? Kerana di sana ada perkara yang perlu kita lakukan, untuk kita korbankan, tinggalkan. Untuk kita tinggalkan, ada perkara yang perlu kita tinggalkan ni susah. Bagaimana yang saya sebut dalam siri yang pertama, kedua, ketiga. Lain tak clear betul ke? Saya tengok sekejap. Sini kuat lah, sini kuat setakat ni. Jadi bagaimana yang kita sebut di dalam topik yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini, kita tersebutkan bahawa salah satu hijrah yang perlu dilakukan ialah hijrah dalam bentuk kita sebut hijrah dari sudut fikriyah, kefahaman. Kita tak nak bersama dengan kefahaman manusia yang mengikut arus. Ini adalah kata at-tamayus. Jadi ada satu perkataan lagi di dalam kita gambarkan di dalam perjalanan gerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebut ad-darurah at-tamayus. Ad-darurah at-tamayus. Ad-darurah ni keperluan. Okey. Baik, ada gangguan sikit, ya Allah. Ada gangguan sikit dari sudut line. Tapi tak apa, kita cuba insya-Allah. Doa insya-Allah, minta doa semua. Jadi keperluan untuk kita tidak sama, berbeza. Ad-darurah at-tamayus. Kenapa kita perlu sangat kepada hijrah ni? Kerana kita perlu ada perbezaan. Disebut darurah at-tamayus. Ad-darurah at-tamayus ini maknanya satu keperluan untuk kita berbeza dengan mereka yang mengikut arus. Kerana mereka yang mengikut arus itu, dia mengikut prinsip yang lain, dia mengikut kefahaman yang lain, ilmu yang lain, tak sama. Tak sama, jadi mesti berbezalah. Jadi satu berbeza dari sudut mana? Berbeza dari sudut fikrah, kefahaman. Berbeza dari sudut kefahaman. Jadi kefahaman ini mestilah kefahaman yang berdasarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Mesti berdasarkan kefahaman yang syumul, yang menyeluruh dalam Islam. Bukan kita fikir Islam ni hanya sebagai agama, ritual, sembahyang, puasa, naik haji, itu pun dah kita rasa okey dah. Contohnya kita pergi boleh baca Quran di masjid, kita boleh
kita boleh berinteraksi dengan apa ni, kawan-kawan kita dalam program-program setakat tu je. Ataupun pergi haji ke, pergi umrah, kita rasa dah puas hati. Jadi apabila kita merasakan itu sebagai satu yang cukup, maka kita masih ikut arus lagi. Ikut arus. Jadi apakah yang tidak ikut arus tu? Kita dah bincang dalam hijrah. Maknanya kita nak meninggalkan semua fikrah manusia. Contoh semua kepahaman yang manusia cipta. Contohnya sekular, kita nak tinggalkan sungguh-sungguh. Contoh hari ni kan, kita sebut, saya ni tidak sekular. Tapi bila kita bekerja, kita tak jadikan ibadah. Bila kita bergaul, dia tak jadi ibadah. Bila kita berkahwin, tidak jadi ibadah. Kita ikut nafsu sahaja. Kita ikut pandangan-pandangan manusia sahaja. Nak kahwin ni nak kena ada bersanding, nak kena ada sekian. Mas kahwin ni nak kena paling kurang pun 100,000, 200,000, 20,000 kan. Jadi bila kita nak melakukan kehidupan, kita terputus daripada ibadah, terputus daripada ubudiyah. Ini sekular. Ni sekular. Bila berniaga, kita tengok berniaga ni sekadar berniaga je. Ni sekular. Jadi kita nak tinggalkan kan kefahaman sekular ni. Kita nak tinggalkan kefahaman liberal. Liberal ni macam mana pula? Kita samakan pula pandangan barat dengan pandangan Islam. Sama tinggi. Ini liberal. Kita ambil pandangan-pandangan lain, kita gabungkan dengan pandangan Al-Quran, walaupun pandangan itu bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Contoh kita kata, saya nak berniaga. Jadi kalau nak berniaga tak ada capital, so saya kena pinjam. Tak apa, saya nak berniaga ni baik, bagus berniaga, Allah suruh. Jadi kita pun ambil riba. Kita ambil riba. Jadi kita tak kira, tak apa. Jadi berniaga kita terputus daripada Allah. Ni saya ada kefahaman. Mula-mula kefahaman lagi. Kefahaman kita dah macam tu dah. Kita boleh campur adukkan al-haq dan batil. Sedangkan Allah kata wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi sedangkan Allah kata jangan kamu campur al-haq dan batil. Tetapi rupa-rupanya kita ni campur. Ada benda yang kita buat tu yang baik, ada benda yang kita buat tu yang syarak, ada benda yang kita buat tu rupanya jahiliyah. Jadi ini adalah kefahaman yang ada dalam masyarakat. Dia boleh tengok, dia boleh bangga dengan masjid paling besar, paling hebat kubahnya di dunia, itu Masjid Shah Alam. Dia boleh berbangga juga, dekat sini kita ada kilang-kilang arak yang paling besar. Tak apa tengok masjid nampak best, tapi tengok kilang arak yang paling besar di Asia, agaknya Asia Tenggara agaknya pun dia kata ini paling best. Contoh. Jadi inilah perkara yang kata fikrah. Perlu ada ad-darurah at-tamayuz. Kita perlu berhijrah keluar. Dan keluar daripada kefahaman-kefahaman ini, fikrah ini bukan hukumnya sunat, wajib. Sebab tu Allah gambarkan innad din indallah al-Islam. Din yang Allah terima satunya Islam. Ini kefahaman yang Allah terima ni Islam aja. Bukanlah maknanya kita tolak kefahaman yang lain tu, kita nak berperang dengan orang. Itu jangan salah faham. Kita menolak tak berarti kita memerangi. Saya buat satu contoh lah. Minta maaf ini mungkin isu semasa lah sikit lah. Seorang menteri besar, dia berucap dan dia menyatakan bahawa sultan dia hebat, tidak akan melantik orang-orang yang tidak hebat. Contoh. Jadi bila seseorang itu menyatakan sultannya hebat, tidak melantik menteri besar yang tidak hebat, contoh menteri besar di mana-mana, tak kira lah, tak kisahlah, maka tidak bermakna dia menyatakan bahawa sultan yang melantik menteri besar itu tak hebat. Tidak bermakna begitu. Cuma dia kata sultan dia hebat. Kecuali lah kita kata yes or no, baik atau buruk. Sebab di antara baik dan buruk tu ada tengah-tengah. Ada lebih baik, ada yang lebih kepada lebih baik kan. Jadi maknanya hari ni masyarakat kita ni dipenuhi dengan pelbagai perbincangan, pergaduhan, perselisihan. Yang penting bergaduh je. Yang penting nak memburukkan orang, itu yang penting. Tak kira lah fakta ni betul ke tak betul. Jadi saya pun kadang-kadang tengok balik, yang ini fikrah yang ada pada hari ni, kefahaman yang ada pada hari ni. Kita nak rasa diri kita hebat, kita nak rasa orang lain
Orang lain penuh dengan kelemahan, kekurangan. Orang lain buruk, nak kena buang orang lain. Inilah yang berlaku sekarang. Jadi bukan saja sekular. Pemikiran-pemikiran sekular yang perlu kita buang. Kita juga perlu membuang pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan liberal. Liberal ni apa? Boleh terima Islam, boleh terima jahiliah. Itu liberal. Liberal maknanya dia boleh terima Al-Quran. Dia boleh jadi imam, dia boleh baca Quran, dia boleh jadi macam-macam yang baik-baik. Pada masa yang sama, dia boleh terima juga benda-benda yang maksiat. Kita kena toleransi, dia kata, atas asas toleransi. Maknanya pemikiran mana ini liberal. Ini liberal. Dia boleh ambil yang barat, dia boleh ambil yang timur, dia boleh ambil Quran walaupun bertentangan. Al-Quran, Islam mentauhidkan Allah. Yang apa namanya, bukan Islam, liberal, sekular semua mensyirikkan Allah. Liberal mensyirikkan Allah, sekular mensyirikkan Allah. Pluralisme mensyirikkan Allah. Bila kita boleh menerima agama lain sebagai benar, bagus, mensyirikkan Allah. Allah kata, wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bila kamu apabila kamu mengambil, kamu menerima agama lain yang ghairal Islam sebagai agama kamu, maka sekali-kali Allah tidak akan terima. Jadi bila kita ambil agama lain mengatakan ada kebenaran, Allah tak terima. Jadi kita bertentangan dengan Allah. Bila kita bertentangan dengan Allah, syirik. Kenapa syirik? Sebab kita ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah, yang lebih agung daripada Allah, yang kita rasa yang terbaik ataupun yang lebih baik pandangannya. Jadi orang Islam, fikrahnya, kefahamannya mesti menerima Al-Quran. Bukanlah maknanya kita akan berperang dengan orang yang terima Quran. Tidak. Kita hanya akan berperang ke sebagainya. Contohnya bila kita nak mempertahankan hak kita, nak mempertahankan hak itu, mungkin kita terpaksa berperang, bergaduh. Sebab orang nak rampas tanah kita, nak bunuh kita, contoh kan. Macam yang berlaku di Palestin contohnya. Orang nak rampas Masjid Al-Aqsa, kita kena pertahankan Masjid Al-Aqsa. Malahan mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini sebahagian daripada akidah. Jadi ini hijrah. Kenapa kita hijrah? Kerana kita perlukan kepada ad-darurah at-tamayus. Dan hijrah ini dia bermula daripada peringkat yang minima sampai ke peringkat yang maksima. Minima yang maksima ni maknanya sampai peringkat dia hanya benar-benar mengambil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Yang sebab tu hijrah ni susah, bukan senang. Kita nak tolak kapitalis contohnya. Sistem kapitalis. Hari ni kapitalis. Saya dapat maklumat, cuba ceklah maklumat ni. Kalau betul, alhamdulillah lah. Kita dah ada ni. Apa dia maklumatnya? Ini maklumat yang menakutkan. Maklumat yang menakutkan. Antaranya food security. Maklumat yang menakutkan ni contohnya food security. Jadi food security ni apa dia? Contohnya kita sebut sini kan, telah diadakan satu mesyuarat dengan orang besar-besar negara lah. Dan mereka menyatakan ada masalah makanan di negara kita ni. Beras akan kekurangan beras. Mungkin dalam masa sebulan, 2 bulan. Mungkin dalam masa 3 bulan. Tak sampai 3 bulan saya ingat. Dah mungkin ada masalah beras di negara kita. Sebab production kita dah terlalu sedikit. Jadi apa yang berlaku, kita kena import contohnya. Kemudian kita dapat berita pula India pula telah mengharamkan untuk mengeksport beras. Sebab dia nak guna untuk tempat dia. Nak guna tempat dia. Contohnya macam yang berlaku sekarang ni, dia mengharamkan eksport beras yang biasa. Beras basmati dia boleh lagi. Sebab beras basmati ni dia mewah sikit, dia mahal sikit kan. Tapi lepas ni mungkin silap-silap basmati pun dia akan haramkan untuk dieksport. Kemudian Thailand pun mungkin satu hari bila berhadapan kesusahan, dia pun akan mengharamkan untuk eksport ke luar negara. Kita pun tak dapat beras, contoh. Jadi apabila kita berhadapan dengan masalah-masalah begini, macam mana kita nak hadapi? Hari ni pemikiran yang ada pada manusia ni
dia tak pentingkan masalah-masalah yang nak diselesaikan, tapi dia pentingkan politiknya sekarang ni, fokus kepada pilihan raya je. Sedangkan beras nak habis, stok kita nak habis dalam masa sebulan, 2 bulan akan habis. Ini digambarkan oleh mereka yang berada di dalam bidang ini. Jadi ini contoh. Jadi sebab tu kita lihat pemikiran yang ada pada arus hari ini, pemikiran yang korup. Sebab tu kena ada darurah at-tamayuz, perlu ada perbezaan. Sebab tu orang Islam wajib hijrah. Dan hijrah ni dia bukanlah hijrah dalam bentuk dalam masuk tempat sahaja. Itu bukan, itu salah satu sahaja. Al-hijrah fil makan, pada tempat. Tapi hijrah tersebut tadi, yang pertama pemikiran. Jadi sebab tu hari ni kan, sebenarnya saya dalam perjalanan lagi ni, saya dalam kereta ni, travelling lagi. Jadi Allah izin tertinggal pula satu apa ni, telefon yang saya buat rakaman selalu ni. Jadi kita tak notice, tak pernah tengok sangat. Dan sebut kat sini bagaimana kita perlu ada satu perbezaan. Perbezaan ad-darurah at-tamayuz. Jadi kita kena ada. Okey, yang pertama pemikiran. Pemikiran kita bila sama dengan orang yang ikut arus, kita tidak akan membuat tajdid. Contoh, saya bagi satu contoh. Contoh ni contoh yang penting untuk kita faham. Penting untuk kita faham. Apa dia? Iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan kita kata kita punya kehidupan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak gangguan lah kat sini. Banyak gangguan. Jadi contoh kita gambarkan berkenaan dengan tamayuz ini, pemikiran kita. Kita hari ni arus kita, kita rasa kalau nak buat sesuatu, kita ambil yang rosah kan. Ada satu kaedah digambarkan, Nabi SAW akan membuat sesuatu antara dua benda kan, A atau B. Kalau yang A ni lebih mudah daripada B, dia akan buat yang mudah. Jadi kita pun ambil macam itu. Fatwa kita pun macam itu, ambil yang mudah kan. Jadi akhirnya maka banyak fatwa dia jadi memudahkan. Betul, kaedah memudahkan ni betul, bukan salah, betul. Tetapi akibat daripada itu, kita hilang sifat warak. Warak kita hilang. Sifat takwa kita hilang. Sifat kita nak menjaga agama tu hilang. Apalagi sifat nak memperjuangkan agama hilang. Jadi tendensi hati kita, pemikiran kita nak ikut arus saja. Sedangkan ikut arus ni binasa. Jadi kita hanya mengambil yang ringan, rosah, apabila perkara itu kan mengancam nyawa, mengancam agama, mengancam nyawa, baru boleh ambil rosah. Tapi kalau selagi tidak mengancam agama dan nyawa, maka selagi itu kita kena ambil azimah. Azimah ni yang berat, yang besar, yang syadid, yang kuat. Jadi ini antara perkara yang ada dalam arus pemikiran umat hari ini. Jadi saya bagi satu contoh lah. Dalam hidup kita ni, hari ni, sekarang ni, daripada pagi kita bangun tidur, sampailah malam kita tidur semula, dan sampailah masa kita tidur, ada tak perkara-perkara yang azimah, perkara yang kita rasa kita ambil, yang terpaksa berkorban untuk mendapatkan redha Allah. Contohnya kita buat kerja kan, kita buat kerja sungguh-sungguh sampai mungkin letih, berkorban. Ataupun kita memilih kerja yang ni dapat 1 bulan 10,000, tapi yang ini haram. Apa dia? Forex. Forex haram, tapi 1 bulan boleh dapat 10,000 minimum. Kadang-kadang dapat 100,000 sebulan. Forex kan. Jadi tapi ulama kata haram. Yang ini pula kerjanya biasa-biasa aja. Gajinya pun mungkin 1,000 je, 1,500 aja sebulan. Kan? Tapi hak ni berat pula tu. Kena guna tenaga, guna fikiran, tapi kan halal dan thayyibah. Jadi pernah tak kita terfikir, kita nak ambil yang ini ke, yang banyak hasilnya, elok tapi haram, ataupun nak ambil yang ini kurang sikit kan, gajinya kurang banyak, gajinya kurang sebagainya, tapi halal. Jadi arus hari ni tak apa. Tak apa, forex tak apa. Yang penting kita nak hidupkan madrasah. Jadi ramai ustaz-ustaz hari ni guna forex untuk bagi dana kepada madrasah.
atas alasan madrasah itu bagus, dia guna forex. Kan, okey. Jadi di mana pengorbanan kita untuk bersusah payah kita, kan? Kita dalam berjuang tadi, dalam hidup tadi, yang mana dengan kesusahan itu, dengan pengorbanan itu, Allah akan bagi pertolongan. Jadi kita kena cek ni. Ini dah sudut pemikiran, belum dah sudut amal. Pemikiran maknanya kita tengok, kan, kita berfikir ni masih ikut arus, atau kita berfikir ni dah menjadi orang yang mengikut Islam, mengikut Quran, ikut sunnah dan perjuangannya. Sunnah bukan hanya pakai kopiah janggut, kan, semayang tak baca kunut, ataupun semayang baca kunut, kan. Sunnah ni maknanya sunnah ibadah ya sunnah. Ini ustaz-ustaz kita ramai juga yang fokus ibadah kena ikut hadis sahih, sunnah. Tapi hidup macam mana? Sebab tu dia tegur, kan, orang yang mungkin mengamalkan pandangan yang berbeza dengan dia. Contohnya menegur orang yang baca kunut, kan, menegur orang yang tak ada janggut, cukur janggut, menegur sunnah-sunnah yang kecil ni. Tapi sunnah yang besar dia tak tegur. Apa sunnah yang besar? Sunnah yang besar antaranya ialah akidah. Dia tak tegur sekular. Orang dok promote LGBT, kan, tak tegur. Dia tahu salah, dia pun sebut salah, tapi tak tegur, buat tak tahu je, tak apa. Kan, berlaku peristiwa, kan, seorang penyanyi laki-laki cium penyanyi laki-laki di atas pentas. Di atas pentas menunjukkan, menyokong arak, dia minum arak, kemudian berciuman dengan laki-laki, kan. Jadi kita lihat bagaimana adalah orang yang tegur-tegur, kerajaan pun dah mengharamkannya. Tiba-tiba ulama-ulama yang kata sunnah-sunnah ni tak ada tegur. Tak ada sebut, tak ada bincang. Kenapa? Kerana benda ni tidak berkaitan dengan sunnah ibadah dia kata. Contoh. Jadi ini arus hari ni kita, kan, mengambil sesuatu tu yang kita kata mudah aja, senang aja. Senang aja. Jadi kita ikut apa yang ada. Bila selagi kita mengikut arus, kita tidak ada darurah at-tamayus. Ad-darurah at-tamayus, perbezaan yang ketara, yang daruri, perbezaan yang asasi, dari sudut kehidupan, pemikiran kita sebagainya, maka selagi itulah kita tidak boleh tajdid. Kita tak boleh tajdid. Tajdid akan berlaku. Dan untuk kita melaksanakan yang itu, kan, melaksanakan darurah at-tamayus itu, perbezaan tadi, untuk melaksanakan, kita wajib hijrah. Hijrah dengan pemikiran kita. Tak boleh bersama dengan sekular. Ini sekular. Kenapa sekular? Kan, kita tak ikut adab-adab akhlak Islam. Berniaga tak ikut adab akhlak Islam, contohnya. Kita bekerja tak ikut adab akhlak Islam. Selagi boleh tuang, kita tuang. Selagi kita boleh rehat, kita rehat. Bos tak tahu, kita boleh rehat, contoh. Jadi ini semua sekular. Kerja terpisah daripada ibadah, berkawan, bergaul terpisah daripada ibadah, sembahyang tutup aurat, bila bergaul buka aurat, terpisah. Ini sekular. Jadi ini antara pemikiran yang ada, yang perlu kita faham, yang kita tengok. Liberal sama juga, plural sama juga, banyak lagi lah. Jadi pemikiran ni, pemikiran sosialis contohnya, sosialis, kapitalis, ini bagian ekonomi pula. Dan ekonomi hari ni dia ada liberal kapitalis. Kalau Malaysia, liberal kapitalis. Liberal kapitalis. Bukan Islam. Jadi kita pula buat ikut sahaja. Baik. Dan sebab itulah kita lihat, apabila kita memahami akan hakikat keperluan untuk kita berhijrah ini dalam rangka tajdid. Jadi hijrah ni bukan hanya kita kata bahagian-bahagian tertentu, tapi seluruh aspek. Yang pertama saya sebut hijrah dari sudut fikriyah, kefahaman. Yang kedua, hijrah dari sudut syu'uriyah, hati. Rasa hati kita, perasaan kita, rasa hati kita. Kita nak ikut arus juga. Ikut arus. Bila kita ikut arus, maka kita kan akan tenggelam, akan habis. Hati kita kena berbeza dengan orang lain. Kena berbeza. Orang lain terhibur dengan lawak jenaka yang ada di dalamnya syirik. Apa maksud yang dalamnya syirik? Di dalamnya ada pembohongan contohnya.
maka kita pun terikut sahaja dengan apa yang ada di situ. Jadi kita yang nak Islam, nak iman ni tak boleh sama. Dari sudut perasaan pun tak boleh sama. Ada orang gembira dengan maksiat, ada orang gembira. Kenapa gembira? Gembira kerana dapat tipu orang, gembira kerana dapat jatuhkan orang, gembira kerana dapat rendahkan orang. Orang bila cakap tu mesti merendahkan orang, gembira. Jadi kita dalam syu'ur, uzlah syu'uriyah, maknanya kita nak berhijrah, meninggalkan perasaan-perasaan yang tak betul. Jadi ini pun susah juga. Ini uzlah syu'uriyah ni satu proses. InsyaAllah kita akan detail, kita akan buat nanti. Kemudian uzlah dari sudut sulukiyah kita sebut, dari sudut jalan hidup, dari sudut akhlak kita, suluk. Ini yang ketiga. Yang keempat, hijrah dari sudut jama'iyah dan hayah jama'iyah, maknanya kehidupan secara bersaudara, secara bersama-sama. Kena ada hijrah. Kita fikir diri kita aja, dan kita kata tak apalah, biar aku boleh selamat, akhir zaman ni aku boleh selamat, aku seorang aku. Ni nafsi kita seorang-seorang kita kan. Jadi dalam Islam bukan fikir diri kita, kita kena fikir juga keluarga kita, saudara kita. Jadi hijrah dari sudut hayah jama'iyah, maknanya daripada kehidupan hayah jama'iyah, kehidupan berjamaah, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berukhuwah yang mengikut arus kepada kehidupan berjamaah, berukhuwah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ini pun perlu hijrah juga. Persahabatan kita dengan sahabat kita kan, kita bila jumpa sahabat ni dia jadi buat jahat je, jadi fikir benda yang tak betul, terutamanya alumni kan. Alumni kita kata alumni A, B, C, D ni kan, yang sekolah-sekolah ni, universiti ke tak kira lah kan. Jadi kita jumpa ni, ingat umur kita dah 17 tahun patah balik sekolah menengah. Maka kita fikir benda macam budak sekolah. Kalau fikir budak sekolah menengah yang baik-baik, tak apa, fikir hak benda tak baik ni. Semua maksiat-maksiat yang jahiliah yang lama-lama tu kita nak buat semula kan. Terlonjak sana, terlonjak sini, karaoke sana, karaoke sini kan. Ada yang berzina pun ada. Jadi nak sebut kat sini, syu'ur kita kena jaga. Suluk maknanya kita punya perjalanan hidup. Perjalanan hidup kita, tarik kita, akhlak kita kena jaga. Kemudian hayah jama'iyah, orang yang berukhuwah. Ukhuwah pun ni perlu dihijrah, perlu keluar, tak sama. Maknanya dari sudut ukhuwah ni kita tak boleh sama dengan orang yang biasa. Orang biasa dia berukhuwah kerana darah daging. Orang biasa kerana dari satu kampung. Orang biasa kerana alumni sekolah, MCKK dengan MCKK, MRSM dengan MRSM contoh. Orang biasa kerana projek. Ada projek baru dia berkawan, berukhuwah. Tetapi tidak diikat langsung dengan akhirat, tak ikat langsung dengan Allah. Jadi ukhuwah pun kena hijrah juga. Daripada ukhuwah, persahabatan kerana projek, persahabatan kerana kerja, persahabatan kerana darah daging, ataupun apa sahajalah asbab-asbab ni tadi, kepada persahabatan lillahi ta'ala. Ini baru tajdid. Baru dia akan membina kekuatan. Dia bukan hanya sekadar kita kata, oh semayang saya seorang-seorang cukuplah, saya boleh semayang di masjid cukuplah. Tak, semayang di masjid bukan hanya kena sembahyang di masjid berjamaah gitu, tapi kita kena memerhatikan ukhuwah kita, memerhatikan jamaah kita. Ada masalah ke tak ada masalah? Adakah kita sama-sama nak tolong-menolong? Sebab tu ada orang dia nak tolong. Contohnya dia kata, saya nak tolong kamu ni kerja. Macam mana? Saya ada duit, saya pun saya ada duit sikit, tapi saya boleh bayar lah kita. Dia pun kata, saya sewakan kereta. Dia beli kereta dengan apa? Beli kereta dengan duit riba. Terlibat dengan riba. Tapi nak tolong orang. Jadi nak sebut kat sini, kita nak kena melihat ukhuwah tadi. Ni hijrah dari sudut hayah jama'iyah. Jadi rupa-rupanya kan, hijrah yang Nabi buat dulu komprehensif, menyeluruh. Kenapa? Kerana Nabi dan jamaah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, mereka benar-benar nak mempunyai darurah
at-tamayus, ad-darurat at-tamayus. Disebut istilahnya apa? Perbezaan yang daruri, yang asasi. Jadi sampailah kepada hijrah dari sudut perjuangan. Kemuncak ni dari sudut perjuangan, hijrah yang kita berjuang. Sebelum ini perjuangan kita nak cari makan sesuap nasi, pergi sana pergi sini, bekerja sana bekerja sini, sampai sakit-sakit kita bekerja sebelum ni. Tapi sekarang macam mana? Kita nak bekerja dalam rangka ibadah, dalam rangka berjuang. Apa maksud berjuang? Membina kekuatan Islam. Ahli hijrah bekerja dalam rangka beribadah, bekerja dalam rangka nak mentauhidkan Allah tadi, dalam rangka nak menegakkan din Allah. Apa maksud tegakkan din Allah? Maksudnya ialah kita membina kekuatan Islam. Apa maksud membina kekuatan Islam? Kita membina sistem Islam. Apa sistem Islam tu? Semua sekali. Contohnya, kalau kita bidang ekonomi, ekonomi Islam. Kalau kita bidang perniagaan, perniagaan Islam yang ada asas tauhid, yang ada asas iman, yang ada asas adab-adab akhlaknya, yang ada asas-asas ibadah kepada Allah. Jadi semua ni perlu hijrah belaka. Dia bukan hanya sekadar hijrah hanya kita kata, oh saya nak pindah, nak pergi Mekah lah, oh saya nak pindah, nak pergi Madinah lah, oh saya nak pindah, nak pergi masuk hutan lah, nak pergi tempat yang tak ada orang. Contoh, hijrah kita nampak macam tu, prepping, tu hijrah, kita nak prep lah. Jadi hijrah ni, dia membawa maksud yang lebih komprehensif daripada apa yang difahami oleh orang yang ada dalam arus. Dalam arus pun agama hijrah. Kita kata hari ni, sebab tu hari ni Islam tidak kuat kerana kita hanya pergi kepada beberapa perkara je, beberapa aspek je. Kalau hijrah tu bukan hijrah pelarian. Oh saya nak hijrah ke nak berhijrah ke ke Kelantan lah contoh. Oh saya nak berhijrah ke Melaka lah, saya nak berhijrah ke Mekah lah, ke Madinah lah contoh. Jadi kita ingat hijrah tu kita tinggalkan tempat ni, kita pergi tempat baru, nak buat benda baru. Tak, hijrah kena bermula dengan kehidupan kita, fikiran kita, fikirah, kefahaman kita, syuur kita, perasaan kita, kemudian suluk kita, akhlak kita, jalan hidup kita, sikap kita. Hijrah dari sudut hayah jama'iyah, kehidupan bersaudara, kehidupan berjamaah pun perlu hijrah. Tak, jamaah yang nak tajdid ni, jamaah yang mahu taifah mansurah, yang mahu membina dan tajdid ni tak sama dengan jamaah lain. Tak sama. Tak izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sama. Itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana keadaan kita hari ini, keadaan kita hari ini. Jadi kita ingat kita dah Islam dah. Oh dah ada pertubuhan Islam, oh dah ada aktiviti Islam, dah ada boleh buat bot, boleh buat menyelamat, boleh buat macam-macam. Kita boleh buat pendidikan Islam, homeschooling, kita boleh buat aktiviti semua tu kan. Jadi kita rasa kita dah okey dah. Sebenarnya dia bukan aktiviti semata-mata. Dia ada dia punya komponen hijrah yang hakiki, yang perlu kita sama-sama mengambil berat, iaitu hijrah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan pembinaan kekuatan dan tajdid. Jadi sebab tu hijrah dalam konteks tajdid tak sama. Tak sama. Ustaz-ustaz kita ceramah banyak hijrah, cerita sejarah hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah, lalu Gua Sur lah, masuk sana masuk sini lah, jumpa ni apa semua, nak sahabat-sahabat hijrah macam mana. Tapi tak cerita hakikat hijrah, kehidupan kita ni macam mana. Jadi umat tak faham hijrah ni macam mana. Tak faham. Yang dia tahu hijrah ni Mekah Madinah aja. Macam itu. Ataupun hijrah ni daripada tak pakai tudung pada pakai tudung. Itu je. Artis tak pakai tudung, pakai tudung. Itulah hijrah. Saya dah hijrah dah. Saya dah hijrah. Daripada tak pergi semayang, pergi semayang. Daripada semayang kat rumah, semayang ke masjid. Jadi betul kata hijrah. Betul lah kan? Hanya 1/1000, 1/1,000,000 daripada hakikat hijrah yang sebenar, yang kita faham. Sebab hijrah bukan sekadar nak ikut nafsu kita. Rambut aku dah tak banyak dah ni,
Rambut aku dah tak banyak, rambut aku dah botak sikit ni, ataupun dah mula putih-putih, aku nak pakai tudung lah. Jadi rupanya hijrah tu, pakai tudung tu bukan sebab kerana Allah, sebab rambut dah beruban, dah mula beruban susah, pakai hijrah belaka. Dah tua dah tak laku dah. Kalau dulu masa laku, tak nak hijrah, artis. Bila dah tak laku, kita hijrah lah. Sebab sekarang ni dah ada orang yang bahagian-bahagian agama ni, minat agama ni, so kita boleh gunalah. Contoh, kadang-kadang hijrah pun kan bukan saja bersifat juz'iyah, sikit-sikit, sikit sana, sikit sini, tapi dia berhijrah dalam keadaan hatinya bukan betul-betul kerana Allah. Sebab hati tidak pernah ditarbiyah, hati tidak pernah ditarbiyah, tidak pernah dididik, hati tidak pernah dibersihkan, hati tidak pernah dikenalkan dengan Allah, hati tidak pernah melalui proses mengenal Allah, proses mentauhidkan Allah, tak pernah. Jadi macam mana nak hijrah? Jadi kita tengok sebab tu kadang-kadang kita kata kita tertipu dengan arus. Ini semua hijrah yang ada dalam arus. Hijrah yang benar-benar melahirkan tajdid, mestilah hijrah yang benar-benar mengikut acuan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini yang kita kena faham. Sebab itulah di akhir hijrah tadi akan berlaku ad-darurah at-tamayus, perbezaan yang amat ketara kepada mereka yang berhijrah. Akhlaknya, yang cara cakapnya, cara berfikirnya, cara dia merasai sesuatu, cara dia berinteraksi dalam hayah jamaiyah, berinteraksi dengan sahabat-sahabat dia tak sama. Dia berkasih sayang, dia tolong menolong, bukan saja berkasih sayang sebab ada untung. Dekat situ ada untung, dia bolehlah buat kerja, tak. Berkasih sayang kerana Allah, faqat semata-mata. Ini hijrah. Sampailah peringkat hijrah pertama fikriyah, hijrah kedua dari sudut syu'uriyah, rasa perasaan, hijrah ketiga dari sudut sulukiyah ataupun cara hidup, perjalanan menuju kepada Allah, akhlak kita, ibadah dan sebagainya. Hijrah keempat dari sudut hayah jama'iyah, ukhuwah kita, kena hijrah, tinggalkan ukhuwah yang bersifat materialisme dan sebagainya, kan. Tinggalkan jamaah-jamaah yang berfikiran hanya satu suspek aja. Dia fikir ekonomi je, dia fikir agama je. Agama ni dia fikir esok semayang aja, dia fikir pergi masjid je fikir, tak fikir lain. Dia kena bersifat menyeluruh. Hayat jamaah, jamaah yang membina, yang ada di dalamnya jihad dakwah, JDT, jihad dakwah dan tarbiyah. Dan kemudian hijrah yang ketiga, yang kelima ialah hijrah dalam bentuk perjuangan. Kalau dulu kita banyak memperjuangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cara hidup kita, duit kita, berkaitan dengan macam ni. Hijrah kena bersifat membina sistem Islam, membina kekuatan Islam. Itu disebut innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Amanu, bina kekuatan iman. Hajaru, kita membina kekuatan, kita meninggalkan benda yang merosakkan, meninggalkan perkara yang merosakkan, sehingga kita berbeza dengan orang yang mensyirikkan Allah, orang yang kafir, yang menentang Islam. Dan kemudian wajah hadu, kita bina kekuatan Islam, bina sistem Islam, semua sistem. Dan untuk melakukan semua perkara itu, maka kita perlu menyerahkan diri, tunduk, tawaduk, tadaruk. Kita perlu menyerah, merendahkan diri kita, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita kena. Apa maksud menyerah diri pada Allah? Ini asas kepada hijrah. Kenapa? Al-iman dia melahirkan Islam, yang mana Islam melahirkan penyerahan total. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyang aku, salat aku, inna salati wa nusuki, my devotion, maknanya nusuk ni apa? Penumpuan hidup aku, pegangan hidup aku, prinsip hidup aku, apa yang aku fokus dalam hidup ini. Wa mahyaya, kehidupan aku, apa yang aku laksanakan dalam hidup ini, aku hidup ini. Wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin, semua itu kerana Allah. Maknanya di sini menyerah diri pada Allah. Jadi untuk hijrah ini kita perlu merendahkan diri kita,
menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud menyerah diri ni? Secara yang kita kata bahasa kita, maknanya kita bersedia ataupun kita menyediakan diri kita ni, hati kita, fikiran kita, hidup kita, kehidupan kita, perjuangan kita untuk disusun atur oleh Allah. Maknanya apa yang Allah SWT susun untuk kita tu, kita serah diri kepada Allah. Kita terima. Apa yang ada dalam Quran, kita terima. Apa yang dalam hadis, kita terima. Apa yang ada dalam kita kata ijtihad ulama, kan, benda-benda yang mungkin tidak jelas dalam Quran dan hadis, ada ijtihad, ada fatwa, ada perkara yang sangkut dengan syarak, maka kita terima. Kita menyediakan hati kita, fikiran kita, hidup kita untuk disusun, untuk diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk disusun, untuk diatur oleh hawa nafsu kita. Oleh hawa nafsu kita, bukan oleh manusia, bukan oleh syaitan, apa lagi oleh Dajjal dan tenteranya. Ni kita kena tengok. Ni maksud menyerah diri. Qul innas salati, katakanlah solat aku, wa nusuki, kehidupan aku fokus hidup aku, matlamat hidup aku, pegangan hidup, nusuk, devotion, pengorbanan aku semua, penyerahan diri aku, wa mahya wa mati, semua itu adalah merupakan untuk Allah. Ini menyerah. Dan maknanya yang pertama sekali bila kita sebut menyerah tadi, semua aspek. Yang pertama sekali aspek rasa hati kita. Kita nak sayang kat orang ke tak nak sayang kat orang, sayang kat orang ke tak nak sayang kat orang, yang itu kita kena disusun oleh Allah. Ada orang and Allah izin dia tak suka dengan seseorang. Kenapa? Mungkin orang tu ada kelebihan, orang tu ada jawatan, orang tu cantik rupanya, orang tu kuat, orang tu dapat banyak-banyak nikmat Allah bagi contohnya. Maka dia tak suka dengan seorang, dengki dengan dia. Maka kita nak susun hati kita, tak mau dengki dengan sesama mukmin. Tak boleh dengki sama mukmin, berdosa. Maka kita rendahkan hati kita. Ya Allah, sesungguhnya Engkau bagi pada dia lebih, Engkau bagi pada dia cantik, Engkau bagi pada dia hebat, Engkau bagi pangkat kat dia, aku ni tak ada apa-apa. Ya Allah, aku reda. Aku reda. Sebab Allah bagi semuanya berdasarkan kemampuan masing-masing. Itu ujian. Yang cantik tu ujian, yang hebat tu ujian, yang pangkat tu ujian, semua ujian. Dia ada lebih, banyak lagi ujian. Syukur tak syukur kat Allah, sabar tak sabar kat Allah, bagi orang yang cemburu, suami isteri, kadang-kadang ada yang poligami. Yang poligami cemburu dengan madu dia, kan, tengok madu dia tu, oh cantik lagi, muda lagi, apa lagi agaknya, maka dia cemburu. Maka kita kena buang perasaan cemburu yang merosakkan. Cemburu boleh, itu fitrah. Tapi yang merosakkan, yang melanggar syarak, tak boleh. Dengan sebab cemburu, maka kita merosakkan. Tak boleh ni, dia tak boleh. Kita halang dia, kita buat macam-macam. Ini adalah maksiat, ini adalah mungkar, tak boleh. Begitu juga bila kita sakit hati dengan seseorang, kita pendam, kita marah. Dan dengan seorang, Allah perintahkan jangan pendam marah. Tak boleh pendam marah, kita kena sabar. Kan itu izin Allah. Maksudnya perasaan ni, kita kata menyerahkan hati kita ni, tunduk kepada kehendak Allah, qada dan qadar Allah contohnya. Juga betul pemikiran. Pemikiran bersama juga. Kita nak kena tunduk pada Allah, tu menyerah. Maknanya kita ambil Islam saja. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alai. Islam paling tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Maka kita ambil Islam saja. Itu pemikiran. Kemudian dari sudut keinginan kita, kehendak kita, karsah. Karsah ni keinginan kita, hajat kita. Kita nak hajat apa? Kita nak hajat kaya, kita nak hajat kekuatan, kita nak hajat kemahsyuran, kita nak macam-macam hati kita nak. Dia nafsu kita banyak. Maka hajat kita, keinginan kita, cita-cita kita, semua juga mesti tunduk, menyerah kepada yang disusun atur oleh Allah. Apa yang Allah suruh hati kita ni berhajat. Hajat kepada apa? Kalau hajat kepada harta, harta yang boleh diinfak fisabilillah. Kalau hajat kepada kekuatan, kekuatannya boleh infak fisabilillah. Jadi kalau kita hajat kepada dunia, dunia nak kita guna untuk menegakkan Islam, mendapatkan kesempurnaan akhirat. Itu hajat kita. Hajat pun nak kita tundukkan, serahkan pada Allah. Barulah boleh hijrah.
baru boleh hijrah. Jadi begitu juga dengan amal. Jadi dia ada 4 ni kan. Yang pertama perasaan kita, pemikiran kita, kan? Kemudian keinginan kita, kemudian amal kita. Ada 4. Empat ni kena serah pada Allah. Kena serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita boleh membina kekuatan untuk hijrah. Kalau tak, kita kata saya ni beriman aja, tapi kan setakat cakap je beriman. Maka bila Allah uji, tercabut iman kita. Wa iyazubillah min zalik. Lepas tu Allah beritahu pada kita, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Kita ni cakap je beriman tapi tidak diuji. Apa tanda kita beriman? Kita dah mula menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kemudian pada masa tu kita baru boleh nak berhijrah. Hijrah fikriyah, kefahaman kita tak nak dah sama dengan arus hari ni sekular, kita tak nak dah berfikiran sekular. Arus hari ni liberal, kita tak nak dah pemikiran liberal. Boleh boleh jadi baik, menjadi imam, menjadi khatib, boleh juga berjoget atau pentas, boleh juga melalaikan orang, boleh juga merosakkan orang, boleh juga buat LGBT. Boleh jadi imam, boleh duduk dalam masjid. Ini liberal bukan daripada Islam. Islam dia tunduk kepada Al-Quran. Al-Quran kata A lah. Apabila hadis kata B lah contohnya. Al-Hasan ma hasanu syara', Al-Qabih ma kabbahu syara'. Apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan baik oleh syarak, maka itulah dia baik. Apa yang dikatakan buruk oleh syarak, okey, itulah buruk. Itu Islam. Bukan liberal, boleh pakat ambil semua sekali. Kan? Pakat ambil semua sekali. Lepas tu baru nak pakat halau pula. Halau keluar pula, dah bercium laki-laki dengan laki-laki kat tengah pentas, sejuta orang tengok. Dah minum marak kat depan pentas, atas pentas, juta orang tengok, baru nak tekan kabut nak suruh balik. Apa yang balik? Mula-mula tak apa. Datanglah. Bagi surat jemputan lagi. Red carpet lah. Tapi bila jadi tu, bila dah kena komplain baru. Jadi tu liberal. Jadi liberal tak boleh. Dalam Islam bukan. Islam liberal tu maksiat. Liberal tu mungkar. Dalam Islam sekular mungkar, maksiat sekular. Pisahkan akhirat dengan dunia, itu adalah mungkar, maksiat. Kita ingat maksiat ni curi je. Kita ingat maksiat ni kan buat benda-benda yang dosa-dosa ni. Tapi rupanya kan sekular tu dosa. Bila kata maksiat haram. Kenapa? Dia mensyirikkan Allah. Bahagian kerja dunia, bahagian sembahyang akhirat. Jadi kerja ni rasuah pun tak apa. Kerja ni buat jahat pun tak apa. Jadi maksiat dah tu. Sekular, pisahkan. Jadi kita tengok hari ni, ini harus pemikiran kita, rasa hati kita, dan suluk akhlak kita, perjalanan hidup kita. Baru kita faham. Barulah hijrah akan membina kekuatan. Barulah hijrah akan menjadikan tajdid. Barulah kita akan termasuk insya-Allah man yujaddidu laha dinaha, mereka yang akan mentajdidkan agama. Bukan hanya sekadar cakap, bukan hanya sekadar teori, yang melaksanakan. Jadi Allah tegur, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan saja mengatakan bahawa ayyaqulu amanna, kami dah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, belum didatangkan fitnah, kesusahan. Sebab tu saya sebut tadi, kekuatan kita pada sejauh mana kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi insya-Allah. Sebab itulah dalam unsur untuk hijrah ini, kita kena faham, kita kena berjalan menuju kepada Allah. Bagi mereka yang baru masuk, tolong dengar daripada awal. Baru berjalan menuju kepada Allah, dan kemudian inilah digambarkan jalan yang disusun atur oleh Allah. Dipanggil jalan takdir. Jalan takdir. Jadi kita ni akan berjalan di atas jalan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Dan jalan qada dan qadar Allah ni, dia bukan hanya satu je.
Maknanya semuanya baik, Muslim, semuanya tak ada semuanya senang, mudah kan. Kalau kahwin dengan orang baik ni, baik, tidak ada halangan-halangan, tidak ada ujian-ujian, kesusahan dan sebagainya. Tapi sebenarnya jalan qada dan qadar Allah ni ada banyak sempang. Jadi kita kena faham, bila Allah hidupkan kita ni, maknanya Allah SWT telah menciptakan jalan qada dan qadar kita. Allah telah menciptakan jalan takdir. Bahasa kita ni jalan takdir. Jadi jalan takdir ni bukan satu je. Bukan kita ni mak ayah dah Islam, mak ayah dah beriman, mak ayah dah berjuang, kita dah confirm berjuang. Belum. Kita mak ayah Islam, kita Islam. Belum. Mak ayah bertakwa, kita bertakwa. Belum. Qada Allah bukan macam itu. Kita satu jalan tak. Jalan qada qadar Allah ni ada banyak. Kita yang dah berjuang, kita yang dah bertakwa pun belum tahu kita akan ikut jalan takwa sampai ke akhir. Belum tahu. Sebab tu terlalu penting untuk kita faham hakikat tidak boleh ikut arus. Tidak boleh ikut arus yang ada. Tak boleh ikut arus. Kita kena bina kekuatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu kita sebut tadi, hijrah adalah satu perkara yang nak menghalang kita dari berlaku penyelewengan. Penyelewengan tu hijrah. Kita nak tinggalkan perkara-perkara tadi. Jadi jalan ini ada dua. Jadi banyak, tetapi yang besarnya dua. Yang pertama, jalan at-taqwa. Yang kedua, jalan fujur, fasik. Jalan yang jahat. Fa'al wa nafsin wa ma sawwaha. Dan penciptaan jiwa manusia itu, dan kesempurnaan penciptaan jiwa manusia itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan pada jiwa itu diilhamkan jalan-jalan fujur, qada dan qadar yang fujur, dan qada dan qadar yang takwa. Yang fujur ni maknanya yang maksiat, yang fasik, yang Allah tak redha, dan yang satu lagi yang takwa. Jadi Allah menghendaki kita, semua kita manusia ini, supaya mengikut tuntutan dia, iaitu mengikut takwa. Takwa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, istilah sebutnya mengizinkan, kalau kita nak bebas, nak ikut hawa nafsu, nak ikut syahwat, Allah izin. Bukan maknanya Allah halang, Allah izin. Kita ni diberikan ilham dua. Satu, jalan qada dan qadar yang fujur, yang jahat, nak ikut arus, nak ikut perasaan kita, nak ikut hawa nafsu, fujur. Satu lagi takwa. Maka Allah bagi izin, nak pilih yang mana boleh belaka. Nak pilih yang fujur, hawa nafsu, nak ikut syahwat, nak ikut masyarakat, nak ikut emosi kita yang diikat dengan syaitan, bisikan syaitan, boleh. Allah bagi, Allah izin. Allah tak halang. Siapa yang nak memilih hawa nafsu, Allah tak halang. Tetapi Allah perintahkan kita supaya kita mengikut takwa. Kenapa? Kamu nak pilih takwa, kamu nak pilih fujur, maksiat, hawa nafsu sebagainya, Allah bagi pilihan, tak apa, tapi kamu akan dipertanggungjawabkan. Allah akan tanya nanti, Allah akan soal, kenapa kamu pilih fujur? Sebab Allah SWT adakan jalan fujur bukan supaya kita pilih dia, sebagai ujian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada jiwa itu fujur, kejahatan. Diilhamkan kepada jiwa itu takwa. Jadi kejahatan ni apa? Kejahatan ni arus jahiliah ni jahat. Takwa ni apa? Takwa ni Al-Quran, arus Islam, tarbiyah, dakwah, jihad, itu arus Al-Quran. Ni yang Allah perintah, kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu untuk puasa. Ni jalan takwa. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, kan? Baik. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang beriman, dipardukan kepada kamu berperang. Kalau sampai waktu perang, kena perang. Wa huwa kurhul lakum, walaupun kamu tak suka. Jadi maknanya
Allah perintah, ikut ni. Tapi Allah susun, kan? Allah susun. Itu yang disebut free will. Free will ni apa? Ini dikatakan sebagai bebas, kebebasan memilih. Kebebasan memilih. Jadi Allah SWT memberikan kebebasan memilih. Maknanya Allah bagi kebebasan orang tu nak pilih nafsu, nak pilih syahwat, nak pilih syaitan, nak pilih arus, boleh. Dia boleh mengikut. Tapi Allah SWT perintahkan kita pilih yang takwa. Jangan. Jadi inilah hijrah. Inilah hijrah. Ini jalan takdir, jalan qadar yang kita sedang lalui ini. Nak pilih Allah atau nak pilih nafsu, nak pilih syaitan. Itu perkara yang Allah SWT bagi dalam hidup kita ni. Dan sebab tu kita yang dah bertakwa, yang kata dah Islam, yang dah beriman, yang kita kata dah adalah kebaikan ni, jangan pula kita rasa kita ni akan baik selama-lamanya. Allah akan uji nanti. Nanti syaitan datang, kita kena pilih pula. Apa tu? Dajjal datang, kita kena pilih pula. Sebelum tu nak berjuang ke tak nak berjuang, kita kena pilih pula. Sebab tu ada istilah istiqamah. Ada istilah istiqamah. Ini kita akan masuk tajuk ni, kita akan bincang. Dalam bab hijrah ni kita akan bincang istiqamah ni. Jadi di sinilah kita lihat salah satu kekuatan untuk kita istiqamah, wajib kita berhijrah. Kalau tak, kita tidak boleh istiqamah. Hijrah ni apa? Kita kena memperbaiki kelemahan kita, tinggalkan kelemahan kita, tinggalkan dosa maksiat kita, tinggalkan semua yang Allah tak redha. Itu hijrah. Yang kita dah biasa, yang kita dah selalu buat, yang kita dah selalu lakukan sepenuh hati kita, yang kita rasa bahawa kita dah bersama dengannya. Maknanya hidup mati nak bersama. Sedangkan benda itu adalah benda yang Allah tak suka. Hijrah, tinggalkan. Man hajara, maka siapa yang meninggalkan nahallah, apa yang Allah larang, anhu, ke atasnya, itu al-muhajir. Orang yang berhijrah ialah man hajara, mereka yang meninggalkan nahallah, benda yang Allah larang, ke atasnya, anhu. Ini auqamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebut kat sini, sebab tu hijrah ni satu peringkat. Masuk Islam satu peringkat. Sebab tu hari ni orang masuk Islam ramai, tapi yang keluar Islam pun ramai juga. Kenapa masuk Islam ramai? Sebab hidupnya kosong, tak ada apa-apa. Kemudian dia jumpa pula ni kebaikan, dia pun masuk lah. Dia masuk sampai satu peringkat Allah uji. Dia kena pilih, pilih. Wahadainahun najdain, di hadapan kamu ada dua jalan. Satu jalan fujur, satu jalan takwa. Wahadainahun najdain, di hadapan kamu ada dua jalan. Maka tiba-tiba dia teringat balik dia punya kisah dia masa artis dulu, kisah dia masa bersama dengan sahabat-sahabat dia jahiliah dulu. Dia rasa seronok nak patah balik. Dia pilih jalan fujur, tak bersama dengan jalan takwa. Yang ini bapa, mak, ibu, ayah, anak, siapa-siapa sahabat tak boleh buat apa-apa. Yang ini dia dengan Allah, kita dengan Allah. Yang ini sebab tu kita kena bina kesedaran, kekuatan. Kalau tidak, kita tak ada, tak boleh lah, tak boleh. Ini antara perkara-perkara yang penting insya-Allah pada pagi ni. Sambungan daripada bab hijrah. Hijrah ni dia bukanlah hanya sekadar kita boleh bercakap-cakap, kita boleh berteori-teori, tapi kena buat. Sebab itulah hijrah ini kita perlu sangat kepada bimbingan dan murabbi. Perlu sangat pada bimbingan murabbi. Kerana hijrah dia bukan datang daripada nafsu kita. Nafsu kita, dia nak suruh kita buat apa yang dia nak. Hijrah bukan datang dengan keselesaan. Hijrah bukan datang dengan red carpet. Hijrah bukan datang dengan kemewahan. Hijrah datang dengan kesusahan.
Setengah-setengah ulama mentafsirkan hijrah datang bersama kematian. Hijrah adalah al-maut. Hijrah ni maknanya al-maut, maknanya susah, sakit, payah. Nak pindah daripada keselesaan, zon selesa, daripada maksiat yang kita dah biasa buat, nak pindah. Hijrah itu namanya bersama dengan al-maut, kematian. Setengah ulama dia tafsirkan hijrah ni sama dengan mati. Tapi mati apa? Bukan mati hidup kita yang sebenar. Mati kan, kepada kejahatan-kejahatan tadi, keseronokan kepada nafsu kan, kelemahan-kelemahan kita, kematian yang menghidupkan. Al-hijrah dia mati sebab susah, tetapi kematian tadi menghidupkan. Bagaimana Nabi gambarkan apa? Nabi gambarkan kan, orang yang mati maka baru dia sedar, baru dia hidup. Bila kita dah mati, dah masuk kubur tu kan, barulah kita ada kesedaran, kehidupan. Itulah insya-Allah sikit sebanyak yang mampu cuba saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kebaikan untuk kita semua. Kita dapat melihat semula tentang apa yang patut kita buat, insya-Allah. Saya minta tuan-tuan, puan-puan, kalau yang mungkin lambat tu, cubalah ulang kaji, tengok balik daripada awal, supaya mungkin kita menampaklah dia punya perjalanan dia. Bagi sahabat-sahabat, sahabiah Ansar terutamanya, bagi mereka yang melihat ni, kalau boleh ulang, tengok balik. Sebab konsep darurah at-tamayus ni tak ramai orang faham. Kalau orang faham, dah faham pula, dah tahulah maknanya, tak boleh buat. Kenapa tak boleh buat? Kerana al-iman, masalah iman, masalah penyerahan kepada tarbiyah. Sebab tu kan, ramai orang dia rasa berat, maka dia meninggalkan tarbiyah, dia meninggalkan kan dakwah, dia meninggalkan jihad, dia meninggalkan mereka, sahabat-sahabat dia tinggalkan. Rasa berat, dia rasa macam tak sama, susah je. Jadi kita kena hati-hatilah, insya-Allah. Orang beriman tak ramai. Orang yang hidup bersama tarbiyah tak ramai. Orang yang hidup bersama dakwah, tarbiyah dan jihad tak ramai. Satu dunia ni tak ramai. Mungkin orang Islam ramai, orang Islam yang fasik lagi ramai, orang Islam yang tidur tak sedar lagi ramai, mungkin orang yang akan bersama arus lagi ramai. Tetapi orang-orang yang bersama dengan dakwah, tarbiyah dan jihad, orang yang hidup bersama perkara-perkara berkaitan dengan sunnah Nabi yang benar, yang sebenar, untuk membina kekuatan hijrah dan berjihad fi sabilillah, tak ramai. Tetapi Allah janji, yang tak ramai inilah yang akan Allah tolong. Yang tak ramai inilah yang Allah akan berikan kemenangan. Yang tak ramai ni. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan, dia akan menolong orang yang beriman, yang berada yang sedikit ni. Berapa ramai golongan yang sedikit, tetapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Jadi insya-Allah kita dah dekat kemenangan ni, cuma kita tak tahu kita bersama tak bersama. Itu je lah. Saya tak ada cakap dengan siapa-siapa, saya cuma untuk diri kita ni, untuk sama-sama kita ni. Kita ingat memperingati. Ada orang kata saya cakap ni macam sindir-sindir. Minta maaf, saya tak pernah niat nak sindir siapa-siapa. Tapi kalau bila kita dengar apa yang saya cakap, kemudian dalam kita mendengar itu, kita rasa benda tu ada pada kita, tegurannya ke apa ke, nasihat ke, maka itu daripada Allah. Jadikan sebagai panduan. Sebagai panduan yang menyentuh hati kita tu daripada Allah tu. Allah nak sentuh hati kita, maka jadikan sebagai panduan. Jangan kita tolak. Jangan sebut itu Ustaz Nur Azman sebut ke apa ke, jangan. Bukan manusia, hakikatnya Allah nak tegur kita. Allah nak tegur kita, kalau ada lah kan. Kalau ada, mudah-mudahan adalah cahaya-cahaya di situ kan, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak. Saya minta maaf, saya tak prepare betul pada pagi ni. Saya saya tengok nak cuba berhenti sekejap ni, nak dalam perjalanan untuk nak buat ni. Tiba-tiba saya punya handphone yang saya guna untuk rakam tu, Allah izin tertinggal dan tak ada dekat kereta ni, cari tak jumpa lah. Jadi mungkin insya-Allah saya cuma cakap apa yang Allah izin cakap je lah kan.
Di samping saya merujuk kepada beberapa nasihat-nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, sebahagian yang disebut tadi adalah nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah, antara tuan-tuan guru yang kita ikut. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani ni ulama muhaqqiqin. Dia bukan saja ulama sufi. Ramai orang ingat dia ulama sufi. Memanglah dia ulama sufi, tetapi dia juga ulama fiqh. Jadi yang orang ikut banyak ulama sufi je dia ikut. Dia tarikat lah, dia sudah sufi tasawuf lah kan. Betul, dia merupakan ulama sufi, tetapi pada masa yang sama dia juga merupakan ulama fiqh. Dia faqih dalam syarak, dalam syariat. Jadi maknanya dia tahulah nak bezakan yang mana benar tak benar tu. Kata kita sesat, sesat. Jadi ulama-ulama beginilah yang kita nak kena ikut. Jangan hanya fokus pada satu aja. Sufi ni sufi aja, dia tak faham syariat, jadi dia akan jadi sesat. Itu yang berlaku wahdatul wujud contohnya. Dia kata aku Tuhan. Dia kata aku Tuhan kan? Tuhan ada dalam poket, dia kata macam tu kan. Bila dia cakap tu dah tak betul kan. Bila dia cakap tu dah tak betul. Aku Tuhan, cakap tu dah tak betul. Sebab apa? Sebab aku Tuhan tu pada hakikat bukan pada cakap. Pada hakikat bukan pada cakap. Bila cakap tak betul lah kan? Jadi orang yang didengar pula tak faham. Kalau orang tu faham, tahan sikit kan? Jadi yang dicakap tu syariat, yang keluar ni fizikal syariat. Bila kita cakap tu benda yang hakikat kan? Dia benda yang hakikat tu disebut sebagai ni, contohnya kambing. Bukan kambing yang bergerak, tapi Allah yang bergerak. Memanglah hakikatnya Allah yang menggerakkan kambing tu, tapi kan, adakah Allah ada pada kambing? Kalau Allah ada pada kambing, Allah pada dalam kita ni, Allah bertempat pula kan? Allah berjisim pula kan? Jadi itu dah jadi sesat. Jadi kita kena faham syariat ni, kena faham perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum dalam Qurannya, dalam hadis-hadis Nabi kan. Barulah pada masa tu kita akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk nak melalui jalan sufi ini, jalan tasawuf ini, jalan pembersihan diri ini dengan betul, dengan sesuatu yang tidak melangkaui batasan syarak. Ini benda yang penting lah, insya-Allah. Benda yang penting lah. Jadi inilah insya-Allah sikit sebanyak, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita anugerah-anugerah yang terbaik lah di dunia akhirat, insya-Allah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kalau ada kesempatan kita jumpalah nanti kan. Esok insya-Allah akan ke Johor. Jadi orang Johor boleh jumpalah, boleh turunlah. Kita boleh jumpa insya-Allah. Dan kemudian bila kita dah dapat berbincang-bincang tu kan, sebab kita masa tak banyak, boleh jumpa pun sekejap-sekejap je. Tapi jumpa yang sekejap tu mudah-mudahan ada rahmatnya, barakahnya. Jadi mudah-mudahan ada apa dia panggil kan, kekuatan lah insya-Allah sama-sama kita kan. Saya jumpa pun kekuatan. Jadi esok di Johor, insya-Allah di Johor besok. Dan sahabat-sahabat Johor dijemputlah datang untuk kita sama-sama bertemu. Walaupun pertemuan kita sekejap, tapi insya-Allah mudah-mudahan ada barakah. InsyaAllah. Aku liquli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub walistamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa tikallahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha min dzikri alladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil imani bik wa jamili tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitana syahati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan puan, tolong dengar semula elok-elok. Kalau boleh siapa yang baru dengar first time ni, dengar daripada hijrah yang pertama hijrah untuk tajdid yang pertama, kedua, ketiga kan.
Kalau boleh tengok sekuen dia, baru nampak lah. InsyaAllah kita akan sambung nanti, insyaAllah nah. Banyak lagi benda yang saya nak sampaikan, InsyaAllah kita akan sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.